A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bi syarri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Okey, insya-Allah pada hari ini kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuk yang khas berkaitan dengan keberkaitan dalam perniagaan online. Okey. Sebelum tu kami nak dapatkan respon daripada anda semua berkaitan dengan suara kami jelas ke jelas. Okey, anda boleh komen dekat bawah untuk dapatkan respon daripada anda semua yang sedang menonton live kita pada pagi ni, untuk kita dapatkan respon sama ada suara kita jelas dan visual yang anda dapat lihat pada pagi ni jelas ke jelas. Okay, anda boleh komen dekat bawah. Okay, baik. Jadi pagi ni kita nak bincangkan berkaitan dengan satu tajuk khas berkaitan dengan tajuk yang khusus berkaitan dengan perniagaan online sekarang ni. Baik. Jadi sejak pandemik ni ataupun sejak dikatakan COVID-19 ni, ramai yang mulakan perniagaan. Ramai yang mulakan perniagaan online. Kan? Jadi hari ni kita nak cuba kupaskan berkaitan dengan satu tajuk, cara untuk kita dapatkan keberkatan dalam perniagaan kita. Tak semestinya kita berniaga online ataupun kita nak bincangkan umum perkara berkaitan dengan perniagaan. Cara untuk kita dapatkan keberkatan dalam perniagaan dalam kitanya kehidupan kita. Baik. Okey, yang baru masuk, selamat datang ke live kita pada pagi ni. Okey, anda boleh tag kawan-kawan anda boleh share kepada rakan-rakan anda, boleh berikan love dan boleh berikan like dan tag kawan-kawan anda yang sedang berniaga ataupun yang melakukan perniagaan supaya bila kita share kepada rakan-rakan anda supaya dia memberikan manfaat kepada mereka juga, kan. Okey, jadi yang dikatakan pada hari ini ramai yang mulakan perniagaan. Kan, kalau anda yang berniaga pada hari ini, cuba anda komen kat bawah tu. Anda berniaga apa dekat bawah? Kat komen bawah. Okay, jadi pada hari ini kita bincangkan iaitu tajuk yang khusus berkaitan keberkatan dalam perniagaan. Baik. Yang mana Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Wahanullah al-bai' wa harama riba. Kat sini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah mengatakan bahawasanya segala jual beli ni adalah harus. Segala jual beli adalah harus. Terpulanglah pada hari ni kita nak jual apa? Jual jeruk ke? Jual apa? Jual berkaitan dengan topi, kopiah, baju. Semua adalah harus. Jika berlakunya ada riba ataupun berlakunya riba dalam perniagaan tersebut, maka diharamkan dalam perniagaan. Kan? Di riba ni contohnya, riba ni kita akan bahaskan akan datang. Riba ni sangat-sangat luas untuk kita bahaskan. Salah satu riba ni adalah dari segi kita membuat pinjaman. Tapi pembeli nak dibayar balik dengan harga yang lebih tinggi. Itu salah satulah berkaitan riba. Kan? Jadi hari ni kita nak bincangkan berkaitan keberkatan. Jadi daripada ayat tadi yang kita baca tadi, wahalullah al-bai' wa harama riba, iaitu semua perkara perniagaan yang ada di muka bumi ini adalah perkara yang harus. Sekiranya berlakunya perkara yang haram tersebut, adanya riba, adanya penipuan, maka di situ menyebabkan kita punya perniagaan tu akan menjadi haram. Okey, baik. Okey, Syekh Ali Ahmad Jarjawi disebutkan dalam kitabnya Hikmah Tashrik wal Falsafatu, menyebutkan iaitu jual beli ni termasuk dalam konteks ibadah. Jual beli ni termasuk dalam konteks ibadah. Yang mana macam mana kita nak jadikan perniagaan tu ataupun kita punya bisnes ni sebagai konteks ibadah. Ada 3 garis panduan yang digariskan dalam kitab ni. Kan? 3 garis panduan yang digariskan untuk kita jadikan perniagaan kita ni menjadi salah satu ibadah. Okey, baik. Yang pertama disebutkan dalam kitab ni adalah iaitu berkaitan niat yang benar mencari harta yang halal.
Pastikan kita niatkan kita berbisnes ni adalah untuk mencari harta yang halal. Okey, baik. Boleh tag kawan-kawan anda yang sedang melakukan perniagaan, yang berniaga, supaya live kita pada pagi ini memberikan keberkatan, memberikan manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Okey, baik. Okey, kemudian disebut juga yang kedua adalah untuk mendapatkan nafkah bagi menyempurnakan kewajipan kehidupan. Kan, yang kedua. Yang ketiga adalah urus niaga yang dijalankan adalah untuk mematuhi syariah. Pastikan kita punya perniagaan, pastikan kita nak melaksanakan ataupun kita nak pastikan sumber yang kita dapat dalam perniagaan itu adalah sumber daripada yang halal. Ataupun urus niaga yang kita laksanakan dalam kita punya bisnes, pastikan mematuhi syariah. Mematuhi syariah macam mana? Contohnya kalau kita bisnes berkaitan dengan pakaian. Pakaian tu mestilah menutup aurat. Kemudian pakaian tu mestilah tidak membuka aurat tu. Kemudian pastikan kita punya patuh syariah ni makanan yang halal. Kan, supaya dia memberikan kesan yang baik. Jadi apabila kita melakukan 3 perkara tersebut ataupun 3 konteks ataupun 3 perkara yang disebut tadi akan menjadikan perniagaan kita tu menjadi salah satu ibadah. Okey, baik. Okey. Kemudian dalam bisnes juga ataupun dalam perniagaan ini juga adalah salah satu merupakan fardu kifayah. Merupakan satu fardu kifayah kepada manusia pada hari ini. Kan? Jadi kenapa dia dikatakan perniagaan ini satu sebagai fardu kifayah adalah yang pertama memenuhi keperluan dan permintaan pengguna. Memenuhi keperluan dan permintaan pengguna. Yang mana Allah SWT menciptakan manusia ni tidak semua perkara yang ada di muka bumi ni mereka ni mampu untuk buat. Contohnya seorang tu dia mampu untuk buat semua perkara. Dia mampu untuk buat beras, dia mampu untuk buat makanan, dia mampu untuk buat pakaian, dia mampu buat semua perkara lah di muka bumi ni. Tidak ada seseorang pun yang Allah jadikan pada muka bumi ni, di atas muka bumi ni sebagai orang yang mampu buat semua perkara. Tapi Allah jadikan setiap orang ni ada benda-benda manfaat yang boleh digunakan dalam diri mereka. Jadi kat situ dikatakan pada kifayah, contohnya seseorang itu mampu untuk membuat beras. Okay, dia memberikan keperluan permintaan kepada pengguna. Okay, yang kedua adalah menjadikan ummah berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak selain Islam. Jadi pada hari ini kita kena menaikkan sistem ekonomi Islam. Contohnya kita ni ada, kalau dulu kita dihangatkan dengan Buy Muslim First, tapi sekarang ni sudah hilang dia punya kempen tersebut. Kempen tersebut sudah hilang. Jadi kita cuba hangatkan semula untuk kita jadikan kita naikkan sistem ekonomi Islam ni adalah untuk kita membeli ataupun kita membeli dengan orang-orang Islam ataupun kita nak naikkan umat Islam ataupun naikkan ekonomi Islam sendiri. Okay, baik. Okay, anda boleh komen, anda boleh tag kawan-kawan anda, boleh berikan like dan boleh berikan love supaya live kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Okay, baik. Okay, kita masuk yang poin yang pertama. Macam mana kita nak dapatkan keberkatan dalam perniagaan kita ni. Baik. Contohnya kita dah berniaga 10 tahun, dah berniaga 5 tahun, dah berniaga 10 tahun lah, tapi tidak ada keuntungan. Tidak ada mendatangkan keuntungan pada diri, tidak mendatangkan keuntungan kepada keluarga, tidak mendatangkan keuntungan kepada masyarakat. Kenapa menjadi begitu? Jadi kat sini kita nak bincangkan macam mana kita nak dapatkan kita punya perniagaan tu menjadi berkat. Supaya kita boleh bantu ramai orang. Kita boleh bantu keluarga kita. Kita boleh bantu masyarakat di luar sana. Contohnya kita boleh membayar zakat. Jadi kat situ kita boleh membayar zakat, kita boleh infak harta kita, kita boleh memberikan wakaf. Jadi hari ini kita nak terus pada poin yang pertama adalah dalam perniagaan ni kita kena tanamkan kejujuran. Kena tanamkan kejujuran dalam kita punya perniagaan. Perkara yang utama yang paling penting adalah kedua-dua pihak sama ada penjual ataupun pembeli mestilah bersikap jujur. Kita ni ada pembeli ada penjual, mestilah bersikap jujur kerana kejujuran tu yang boleh memberikan satu keberkatan dalam kita punya bisnes. Contohnya kita ni
contohnya barang tu rosak. Kena bagi tahu ni barang ni rosak, tak boleh kita nak jual. Kemudian kita kena bagi tahu, jujur pada customer kita, jujur kepada kita punya pelanggan, kita tak ada saiz. Contoh kalau kita jual baju, okay, pelanggan kata ada tak saiz macam ni, ada tak saiz L, ada tak saiz M, tapi kita cakap ada, padahal tak ada kat tangan kita. Kita kena jujur dengan apa yang kita jual. Jujur apa yang kita jual dalam kita punya perniagaan. Contohnya kalau kita dari segi makanan ataupun timbangan ataupun dari segi buah-buah, pastikan kita memberi makanan ataupun memberikan buah-buah yang elok-elok. Yang berikan timbangan yang lebih. Contohnya kalau kita buat timbangan buah kan, contohnya kita lebihkan kilo tu, lebihkan kilo tersebut, jangan kurangkan kilo. Kalau kita tambahkan kilo tu, menyebabkan kita akan bertambahlah rezeki kita. Yang mana Allah SWT firman dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1 ke 3, maksudnya dia dikatakan celaka besarlah bagi mereka ni yang curang ataupun yang curang dari segi timbangan ataupun sukatan. Apabila dia menerima sukatan, dia mengambil dengan dia menyukat dengan timbangan yang kurang. Bagi mereka yang buat timbangan yang kurang ni, Allah firman dalam surah Al-Mutaffifin, Allah berikan perkataan celaka bagi mereka ni yang mengurangkan timbangan dalam dia punya makanan ataupun dia punya buah-buah ke semua tu. Baik, jadi itu yang pertama berkaitan dengan kejujuran. Baik, kejujuran macam mana dalam bisnes ni yang kita sebut tadi, iaitu yang pertama, info barang tersebut. Info barang, jenis barang kena jelas dan terperinci. Info barang kena jelas dan terperinci. Info barang ni contohnya kita jual, contohnya pada hari ni macam-macam produk kita jumpa. Kita jumpa kerepek salted lah, kita jumpa kerepek Willis, macam-macam kita jumpa. Jadi dalam kita punya barang tersebut mestilah kita jelaskan secara terperinci. Contohnya berapa gram, kemudian apa ramuan dia, kena jelaskan dalam kita punya produk tersebut. Kemudian yang kedua, info harga jualan yang jelas. Pastikan pada hari ni kalau kita tengok dekat Facebook sekarang ni, ada yang menjual, contohnya copywriting dia tidak menjelaskan harga dia. Tidak menjelaskan harga, sama ada kita pergi kat Shopee ke, tapi kalau pergi kat Shopee ataupun kat Lazada memang dah ada harga. Tapi kalau kat Facebook kebanyakannya tidak meletakkan harga kepada dalam dia punya copywriting ataupun gambar. Jadi kena letakkan harga yang jelas, supaya orang lebih nampak lah dia punya harga dia. Kemudian tawar-menawar yang tidak ada unsur penipuan. Contohnya kita dalam bisnes ni, dalam perniagaan ni, kita boleh tawar-menawar. Dalam tawar-menawar untuk kita kurangkan harga, untuk kita berikan diskaun. Kemudian yang keempat adalah iklan yang tidak memperdayakan pelanggan dengan keraguan overclaim. Contohnya berkaitan iklan kita punya produk ataupun kita punya makanan ataupun pakaian. Pastikan iklan kita tu sama dengan kita punya gambar. Sama dengan kita punya gambar baju kita ni, apa yang kita nak jual baju ni sama dalam gambar kita punya iklan tersebut, supaya orang lebih nampak. Contohnya kadang-kadang kalau kita beli baju, dalam gambar nampak cantik, lighting dia ataupun dia punya semua tu lah, tapi sampai dekat kita, warna yang kita nak tu berlainan apa yang kita nampak dalam gambar. Pastikan gambar tu mestilah lebih jelas supaya tidak overclaim. Okay. Kemudian yang kelima adalah testimoni yang benar ataupun testimoni yang kita ambil daripada pelanggan yang benar ataupun yang betul-betul, bukan kita buat daripada rekaan sendiri. Contohnya testimoni kebanyakannya orang nak tarik pelanggan, dia gunakan testimoni orang lain, menggunakan testimoni rekaan, tidak ada diambil daripada pelanggan dia. Jadi testimoni mestilah kita ambil daripada pelanggan. Contohnya kita ambil gambar orang tersebut daripada pelanggan kita buat testimoni dia. Okay, baik, tu iaitu kejujuran dalam perniagaan kita. Okay, baik. Okay, yang baru masuk, okay, Assalamualaikum. Okay, boleh berikan like dan boleh berikan share kepada rakan-rakan lain supaya live kita pada pagi ni memberikan manfaat kepada anda semua, insyaAllah. Take kawan-kawan anda yang sedang berniaga ataupun yang berniaga ataupun yang
yang membuat perniagaan. Okay, boleh tag kawan-kawan anda supaya ia memberikan manfaat kepada anda semua, insyaAllah. Okay, sebab apa? Dalam perniagaan ni kena ada ilmu perniagaan dahulu. Kena ada ilmu perniagaan dahulu supaya kita tidak buat silap dalam perniagaan kita. Supaya kita tak terjerumus dalam kita punya dalam terjerumus dalam dosa-dosa besar. Contohnya ada riba, ada penipuan. Okay, baik. Okay, itu yang pertama, kejujuran. Okay, kejujuran yang perlu ada dalam diri seorang peniaga ataupun seorang usahawan. Okay, baik. Yang kedua adalah kita kena pastikan pemasaran kita ataupun marketing kita ni yang benar lagi tidak melampaui. Kita pastikan kita membuat pemasaran di marketing terutamanya pada hari ini membuat marketing online di Facebook ataupun di Instagram. Pastikan kita membuat pemasaran yang baik. Okay, baik. Contohnya marketing ni adalah contohnya kita nak bagi nampak orang nak bagi orang nampak supaya kita ni aktif dalam perniagaan. Okey. Jadi nak buat marketing ada syarat-syarat dia. Dalam marketing ni ada batasan yang perlu kita kena patuhi. Wajib yang kita kena patuhi. Yang mana bukan sekadar kita dalam niaga ni bukan sekadar untuk kita dapat untung, tetapi kita nak dapatkan keberkatan tu. Keberkatan yang paling penting. Walaupun sedikit keuntungan tapi dia menjadi berkat kepada diri kita. Okay, baik. Iaitu yang pertama sekali adalah menjaga batasannya adalah kalau kita nak buat marketing dalam kita perniagaan, tidak mengeksploitasi model dengan pakaian yang tidak tutup aurat. Contohnya kita datangkan model yang seksi, model yang menjolok mata, menyebabkan orang menengok tu akan mendapat dosa. Dan pastikan kalau nak gunakan model pakaian tu mestilah pakaian yang tutup aurat. Yang pastikan nak guna wanita, pastikan wanita tersebut tidak make up seperti make up yang terlalu menggoda. Jadi pastikan kita kena ada batas-batas tersebut. Pastikan model tersebut, terutama wanita lah, wanita-wanita yang nak jual tudung, pastikan patuhi syariah tersebut. Tidak menimbulkan fitnah kepada wanita. Okay, baik. Okay. Terutamalah bagi mereka yang jual pakaian dan kemudian pada yang menjual tudung semua lah, pastikan dia tutup aurat. Okay, kemudian yang kedua adalah dalam kita punya marketing tersebut pastikan poster tadi realiti ataupun dikatakan sama dengan gambar kita, sama dengan produk kita. Contohnya kalau kita jual makanan, pastikan makanan tu sama dengan apa yang kita nak jual. Okay, baik. Okay. Kemudian kemudian yang terakhir sekali iaitu berkaitan dengan marketing ni, jangan kita mengambil kesempatan untuk kita manipulasi kelemahan pembeli dengan menyembunyikan info-info barang dan harga yang tidak jelas ataupun tidak wujud dalam kita punya barang. Kalau contohnya kalau kita ada kerosakan pada barang, kita kena terangkan. Okay. Baik. Kemudian dalam yang seterusnya iaitu dalam kita buat perniagaan ni, yang ketiga, poin ketiga adalah bersaing cara yang sihat. Bersaing cara yang sihat. Okay. Dalam kita punya perniagaan macam-macam kita lihat. Ada membuat perniagaan yang sama. Contohnya yang membuat perniagaan tudung, beribu-ribu orang yang buat perniagaan tudung. Tapi kita gunakan jalan perniagaan ni dengan cara bersaing dengan cara yang sihat. Cara bersaing dengan sihat. Kan? Jangan kita bermusuh-musuh sehingga kamu menggunakan bomoh, menggunakan sihir, menggunakan sihir lah. Selalunya orang nak menjatuhkan perniagaan orang lain ni, dia akan menggunakan sihir, menggunakan bomoh. Jadi contohnya tengok kawan dia membuat bisnes dengan maju, dapat sale berpuluh-puluh ribu, dapat sale berjuta-juta. Dia nampak apabila dia nampak tu, dia merasakan hasad dengki daripada diri dia, dia pun pergi bomoh, pergi ambil sihir, membuat sihir kepada kawan dia supaya kawan dia jatuh bisnes dia. Jadi dalam bisnes kita kena bersaing dengan cara yang sihat. Caranya adalah dalam bisnes ni kita kena cari ilmu lah. Pertama sekali
ilmu yang paling penting, iaitu investment yang paling penting dalam diri kita adalah ilmu tersebut. Cari ilmu untuk kita invest dalam diri kita untuk kita boleh tahu cara untuk kita berniaga dengan cara yang baik. Bukan cara yang jahat. Seperti yang tadi kita cakap tadi, kita nak jatuhkan seseorang tersebut, kita gunakan cara yang jahat. Okay, baik. Okay. Kemudian kita cuba, kalau contohnya kalau kita nak bersaing, kita cuba tengok apa yang rakan ataupun kita punya pesan kita buat. Cuba tengok apakah yang dia buat. Contohnya, salah satunya dia bangun pagi, bangun awal. Contohnya dia buat selalu share content, selalu memberikan value kepada dia punya produk. Bukan dalam bisnes ni, dalam perniagaan ni bukan semata-mata untuk kita menjual. Tapi kita nak berikan value ataupun nak berikan kebaikan kepada orang untuk menggunakan kita punya barang. Kan? Jadi value tu mesti kita letakkan dalam kita punya motif dalam perniagaan kita. Okay, baik, tu yang ketiga. Okay, yang baru masuk ataupun yang sedang menonton live kita, anda boleh tulis learning point yang kita sebut tadi, 3 point yang disebut, 3 cara untuk kita dapatkan keberkatan dalam perniagaan. Anda boleh tulis dekat komen 3 point learning point yang kita sebut tadi, supaya orang yang baru masuk nanti dia akan nampak learning point yang kita sebut tadi. Okay, baik. Okay, tu yang ketiga. Okay. Okay, yang keempat. Okay. Okay, yang baru masuk boleh komen, boleh komen learning point yang kita sebut tadi, supaya orang yang baru masuk tadi boleh memberikan impak yang besar kepada perniagaan kawan-kawan anda, insya-Allah. Okay, baik. Poin yang terakhir adalah dalam perniagaan ni, iaitu disiplin dalam jual beli umum ataupun secara online. Kena ada disiplin daripada diri kita. Okay. Dalam memastikan jual beli ni sah dengan mendapat barakah, perlu dipastikan syarat-syarat asas jual beli mesti kita patuhi. Beberapa perkara asas yang ringkas kita boleh lihat dekat sini. Disiplin yang perlu kita tekankan mestilah barang kita, terutamanya barang kita lah. Barang kita ni mestilah patuh syariah. Barang kita mestilah disiplin, disiplin pada diri kita, tak pada diri kita ni adalah pastikan barang yang kita nak jual ni adalah mestilah patuh syariah. Bukannya barang orang lain. Bukannya barang yang tidak ada dalam kita punya tangan, ataupun kalau contohnya pada hari ni sistem perniagaan yang ada pada hari ni, ada yang dropship, ada yang agent, ada yang stokis. Kan? Kalau stokis, barang memang ada dekat tangan. Kan? Kalau agent memang ada barang dekat tangan. Kalau dropship, barang tidak ada dekat tangan tapi ada dekat HQ. Kan? Ataupun ada dekat agent ke, dekat stokis ke. Dropship ni sebagai dia mendapatkan customer sahaja. Jadi, kalau nak jadi dropship, pastikan kalau kita nak menjual sebagai dropship, pastikan barang tu mesti ada. Barang tu mesti ada. Bukannya barang atas angin ataupun barang yang belum ada. Terutama kalau kita nak, contohnya kalau kita nak buat pre-order. Kalau kita nak buat pre-order, terutamanya kita ambil pre-order nak jual baju. Contohnya pre-order nak jual baju. Okay, jadi kita kena pastikan kita punya tempat nak buat baju dah ada. Contohnya kalau dalam beg ataupun dalam sistem beg ni, kita sebutkan beg istisna. Beg istisna ni, kita dah ada tempat kilang untuk buat baju, kita dah ada kain untuk buat baju, kita dah ada tempat printing nak buat baju. Jadi tempat-tempat itu kita dah ada. Kalau kita tidak ada lagi tempat-tempat itu, kita nak jual baju yang ambil pre-order, maka tidak sebaik-baiknya. Pastikan kalau kita ni sebagai agent atau sebagai dropship, pastikan barang yang kita nak jual tu mesti ada. Mesti wujud. Okay, baik. Okay. Kemudian disiplin dalam jual beli online ni, pastikan kita kena, yang pertama, kena ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu ni kena ada. Ilmu kena cari. Ilmu sama ada kita nak tahu, okay,
kena contoh kalau kita nak jual barang makanan, kosmetik semua tu, pastikan ilmu berkaitan pemasaran kosmetik kena kita tahu. Contohnya berkaitan dengan nak jual barang yang berkaitan dengan ubat-ubatan, berkaitan dengan berkaitan dengan ubat-ubat sihat, contohnya Abdul Sauda ataupun berkaitan dengan minyak zaitun. Pastikan kita letakkan dia punya nutrisi ataupun dia punya zat-zat yang kita letakkan dalam produk tersebut. Contohnya bahan-bahan yang kita letakkan. Okay, baik. Okay, kemudian okay. Okay, kemudian kita boleh lihat dekat sini poin yang terakhir sekali kita boleh sebut iaitu berkaitan dengan cara untuk kita untuk disiplin dalam jual beli online ni. Pastikan apabila kita nak buat secara online kan, secara online ni pastikan dia punya akad ataupun akad disebut, contohnya dalam akad jual beli dia ada 3 rukun. Dia ada pembeli, penjual, dia ada barang, dia ada serah. Tapi kalau ikutkan serah dalam sistem sekarang ataupun dalam akad sekarang ni, serah dimaafkan, boleh tak disebutkan. Serah ni contohnya perkataan saya beli dan saya jual. Bila tidak menyebutkan saya beli, saya jual, tidak ada masalah dalam keadaan sekarang ni. Kan? Jadi mestilah ada akad yang dilaksanakan dalam online. Cara atas talian pun kena ada akad yang dikenakan. Contohnya baik salam lah. Baik salam ni. Contohnya baik salam mesti ada akad yang kita kena ada. Contohnya ada pembeli dan ada penjual. Kemudian ada akad, ada barang, ada harga. Pastikan akad yang dibuat dalam jual beli mesti ada. Okay, baik. Baik. Kemudian yang terakhir sekali lah, disiplin. Contohnya kalau kita ni nak dapatkan berkah lagi dalam kita punya perniagaan, iaitu kita kena disiplin dalam diri kita ni. Ada setiap hari kita kena sedekahkan kepada orang ramai. Buat sedekah subuh ataupun kita laksanakan sedekah subuh ni setiap pagi bangun subuh, ikut kemampuan kita cari tempat-tempat yang nak disumbangkan. Cuba kita sumbangkan RM1 ataupun RM2, ikutlah kemampuan kita. Ikut kemampuan kita nak kita sumbangkan setiap pagi. InsyaAllah dengan apa kita buat, apa yang kita sumbangkan, daripada keuntungan yang kita dapat, insyaAllah Allah akan gandakan keuntungan kita. Terutama pada kita pada hari ni, cuba cari tempat-tempat yang minta sumbangan kan, yang minta sumbangan ataupun yang minta infak ke. Setiap pagi cuba cari, kita cuba infak sedikit demi sedikit, insyaAllah di situ adanya keberkatan. Okay, baik. Jadi bagi mereka yang sedang menonton live kita pada pagi ni, kita ada di bawah tu ada link, ada bagi sesiapa yang inginkan menyumbang untuk kelangsungan ilmu dalam sistem pendidikan di Quizem ni, anda boleh infak sedikit ataupun berikan infak untuk kita berikan sedikit lah. Contohnya kita mampu RM10, infaklah RM10. Kalau kita mampu RM1, infak RM1. InsyaAllah setiap hari kita infak, insyaAllah ada keberkatan. Di bawah tu ada kita bagikan satu nombor akaun, iaitu Maybank 5624-0563-3324, iaitu Akademi Pendidikan Quizem. InsyaAllah bagi siapa yang inginkan mendapatkan keberkatan, boleh kita menyumbang sedikit untuk kelangsungan ilmu di Quizem ni, insyaAllah. Baik, bagi siapa yang ingin menyambungkan pendidikan diploma di Quizem, kami ada buka pendaftaran. Okay, kami ada buka pendaftaran untuk kita daftar di Quizem, yang mana kita buka diploma untuk diploma muamalat dan kewangan Islam dan diploma untuk kewangan dakwah dan komunikasi. Dia ada bagi siapa-siapa yang nak belajar bahasa Arab dan bahasa Inggeris, kami juga untuk ada buka pendaftaran juga pada Januari ini, insyaAllah. Bagi sesiapa yang nak berdaftar diploma, anda boleh klik dekat kita punya description tu. Kita ada bagi link, anda boleh klik saja untuk kita dapatkan pendaftaran online ataupun pendaftaran yang kita boleh kami akan uruskan insyaAllah. Okay, baik.
Okey, itu saja yang kita boleh kongsikan pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan keberkatan dalam perniagaan, insya-Allah. Semoga bagi sesiapa yang berniaga pada hari ini, kita niatkan kita berniaga adalah untuk membantu orang ramai. Kan? Yang mana kita adalah bukanlah sebagai bisnes memang sebagai survival untuk diri kita, tapi kita niatkan untuk serving people ataupun kita nak membantu orang ramai, membantu orang ramai di luar sana, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja yang kita boleh kongsikan supaya live kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih yang memberikan respon, terima kasih yang memberikan like, terima kasih yang memberikan love, terima kasih mereka yang share pada rakan-rakan anda supaya anda mendapat juga keberkatan itu juga, insya-Allah. Okey, baik. Yang mana yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.